Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Hikayatun qadima asy-Syibli ala ibni Mujahidin fa'anaqahu ibnu Mujahidin wa qabbala baina 'ainayhi fasu'ila 'an dhalik faqala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min naumi qad aqbala asy-Syibliyya faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقبل بين عينيه فقلت يا رسول الله أتفعل هذا بالشبلي؟ قال نعم إنه لم يصلي فريضة إلا وهو يقرأ خلفها لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآيتين ويقول صلى الله عليك ويقول صلى الله عليك يا محمد فسألت الشبلي عما يقوله بعد الصلاة فذكر مثله. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, belah ihsan dia, masih panjang umur kita. Alhamdulillah, dialah beri roh pada kita, dialah jadikan jasad kita, dialah bagi pendengaran, penglihatan pada kita, pendengaran, percakapan, daya keupayaan, bahkan segala apa nak berlaku pada kita semua di atas ketentuan dia azali lagi. Sekarang ni dalam proses melaksanakan apa ketentuan dia, cuma ditaklif pada kita untuk melaksanakan di atas prinsip apa yang baik hendaklah dilaksana, apa yang buruk hendaklah ditinggal, baik buruk di atas kayu ukur syarak. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk ikut perintah syarak, jauhkan kita daripada larangan-larangan dia. Alhamdulillah, limpah kurnia belah ihsan dia, jadikan hati sanubari kita nakkan pada nak melaksana agama, nak zikir ke Allah, nak berselawat kata Rasulullah, nak sentiasa dalam keadaan taat. Alhamdulillah, limpah kurnia belah ihsan Allah Ta'ala ada beri kita keupayaan, ada kederat dan minat berterusan berada dalam majlis yang Allah Ta'ala beri kemuliaan. InsyaAllah kita nak manfaatkan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Nasaihul Ibad. Kata musannif, hikayatun, hadhihi hikayatun, ini satu hikayat. Ini satu kisah yang pengarang kita nak datangkan. Kata dia, qaddama asy-Syibliyu ala ibni Mujahidin. Kata dia, Syibli ni sama salah seorang daripada ulama sufi pada zaman tabi'un tabi'in. Dia pernah datang ke atas Ibnu Mujahid. Mujahid ni salah seorang daripada tabi'in kabir, tabi'in yang ulama tabi'in yang berjumpa dengan ramai sahabat, tu dipanggil tabi'in kabir. Tabi'in ni ada istilah tabi'in saghir, tabi'in kabir. Tabi'in kabir adalah orang yang selepas zaman Rasulullah, zaman sahabat Nabi. Dia tak berjumpa Rasulullah tapi berjumpa sahabat, berjumpa dengan ramai sahabat, yang tu dipanggil tabi'in kabir. Kalau tabi'in yang jumpa sahabat tapi tak ramai kalangan sahabat yang mereka temui, yang tu dipanggil tabi'in saghir. Mujahid ni salah seorang daripada tabi'in kabir. Jadi anak dia ni pernah didatangi oleh Syibli. Syibli ni salah seorang daripada ulama sufi yang masyhur pada zaman tu. Dan zaman pemerintahan Syibli ni, pemerintahan Islam dah berpindah ke Baghdad. Saya pernah ada kesempatan waktu ziarah Baghdad dulu 2 kali. Kali pertama dan kedua, dua-dua dan pergi ziarah makam Syekh Syibli rahmatullah alaih.
Jadi dia pernah datang kepada anak Ibnu Mujahid, kepada Ibnu Mujahid, maksudnya anak kepada Mujahid. Baik, bila Syibli ni datang, maka Ibnu Mujahid pun memeluknya. Fa'anaqahu Ibnu Mujahid. Jadi anak kepada Mujahid ni terus peluk Syekh Syibli ni, dan mengucup antara dua mata. Ni mata dua, maksudnya di dahi ya. Memang ulama-ulama kita orang soleh, mereka ni antara tempat yang kalau bertemu kucup, dia kucup dahi. Ni istilah Arabnya baina ainaihi. Dia sebut baina ainaihi, mata baina ainai sini. Orang tak kucup betul-betul sini, kucup dahi sini. Datangnya dia kucup dahi. Maka ditanya tentang demikian tu, maka katanya, jadi Ibnu Mujahid ni bila Syibli datang kat dia, pergi kucup kat situ. Jadi Syibli ni tanya, maka ditanya dengan demikian tu maksud demikian tu, pasu ila an zalika tu adalah takbilhu baina ainahi. Demikian tu ialah ditanya tentang demikian itu. Apa benda demikian tu? Mengkucup, Mujahid mengkucup dahi Syekh Syibli. Itu maksud demikian tu. Kaedah kita baca kitab Arab ni kena cari demikian itu, zalik, demikian itu tu terjemah daripada bahasa Arab zalika. Terjemah kita demikian itu, dia isim isyarah. Kalau sebut ini itu, kaedah kita nak baca kitab Arab dan nak faham apa maksud ni, kena kenal apa dia ini, apa dia itu, baru kita akan faham dia tunjuk apa, nak isyarat kat mana, baru kita akan faham maksud apa cerita yang nak sebut tu. Memang kaedah kita baca kitab Arab ni antara satu kemahiran dan satu kebolehan yang mesti kena dapat kan. Tapi kena mengaji lama sikit bab-bab tu. Apa dia? Kena mengenal, kalau isim syarah kena cari musyarah ilaih, kalau dhamir kena cari marji'un dhamir. Tu dua perkara besar dalam bab ilmu nahwu, yang kalau dalam nisbah disiplin kitab bahasa Arab ni, antara tempat yang kena mahirkan ialah cari marji'un dhamir dan cari musyarah ilaih. Tak faham saya sebut apa tu, dengar benda marji'un dhamir, apa dia musyarah ilaih ni, ngaji lama sikit. Pasal bila sebut dhamir dia ganti nama. Kalau sebut dia tu tak balik-balik lagi sampai sekarang ni. Tahu apa? Orang faham ke? Dia tu tahu? Tak tahu? Dia tak faham lah. Dia tu tahu? Tak balik-balik je sampai tahap ni. Dia tu bukan seorang, ada seorang lagi ikut dia. Tahu? Demikian itu melanggar peraturan saya. Demikian itu faham? Demikian itu faham? Apa demikian tu? Tak balik-balik lagi tu. Lagi faham lah apa maksud demikian itu, dia, tu kan. Benda ngaji lama sikit. Nak faham. Dia orang ni faham. Itu kata dia orang yang tak tahu keadaan sini, dia tak tahu keadaan sini kan. Kita yang tahu, kita tahu lah. Tu pun ada orang tak faham. Tak faham kan? Faham, baru faham. Jadi Ibnu Mujahid ni ditanya, kenapa kau pergi kucup situ? Maka kata Ibnu Mujahid, aku lihat Nabi SAW dalam tidur. Lihat Rasulullah dalam tidur ni, apa benda maksud? Mimpi jumpa Rasulullah ni betul ke? Betul. Ada syarat ke mimpi jumpa Rasulullah? Semua orang boleh jumpa Rasulullah? Boleh je, apa masalah? Tak boleh jumpa Rasulullah. Tapi ada syarat nak untuk boleh jumpa Rasulullah dan tahu yang tu Rasulullah. Apa syarat? Tidur ada wuduk. Itu syarat-syarat kat diri kita untuk selayaknya bertemu Rasulullah. Selawat salam ni satu hal lah. Kasih iman kat Rasulullah, tasdik, yakin nak ikut dia. Istilahnya meronta-ronta jiwa ni kalau boleh lah. Nak tengoklah Rasulullah macam mana.
Orang ada jiwa macam tu je yang akan sampai temu mimpi Rasulullah ni. Orang tak ada jiwa ni tak ada lah, pasal dia tak ada perasaan lah. Orang kalau ada bangun jiwa nak bangun pagi, dia bangun pagi. Ada jiwa nak baca Quran, ada jiwa nak mengaji. Mimpi-mimpi mengaji. Mimpi-mimpi dengan saya. Buat apa? Mengaji depan saya. Dia jumpa saya. Orang yang main jumpa saya ramai yang macam tu. Saya pun tak tahu pasal apa dia orang mimpi saya. Pasal dia nak datang kat saya. Satu dia mimpi saya. Saya bukan pernah pergi kat mimpi dia. Saya pun tak kenal dia. Apa saya nak sebut ni? Dia mimpi Rasulullah. Asal tanya, ada syarat ke nak jumpa Rasulullah? Nak mimpi Rasulullah? Apa? Apa tak jawab lagi? Kenal. Apa mesti tahu Rasulullah macam mana? Kalau tengok mukanya saya ni Rasulullah ke? Itu mana hamba tahu? Itu bukan Rasulullah. Pasal kenal saya? Rasulullah muka macam mana? Tak tahu macam mana kau tahu boleh jumpa kau mimpi tu Rasulullah, sedangkan kau tak tahu muka dia ke mana? Ha? Kuat sikit. Tengok ciri-ciri dia. Betul? Kau tahu ke ciri Rasulullah macam mana? Kau nak tengok apa? Kau nak tengok mata dia ke? Tengok hidung ke? Tengok telinga dia ke? Nak tengok gigi dia ke? Tengok bibir dia ke? Tengok dagu dia ke? Tengok janggut dia ke? Tengok dada dia ke? Ke tengok khatamun nubuah tu? Oh ya, tu pakai baju nak nampak. Kau tengok tinggi dia ke? Tengok rendah dia ke? Tengok berjalan dia ke? Tengok warna kulit dia ke? Putih kemerahan. Kita jumpa banyak kali dah kan? Kau tengok apa? Diam. Hidung Rasulullah macam mana? Kalau lukis kau pandai tak? Lukis macam mana hidung Rasulullah? Itu macam mana kau kenal hidung Rasulullah macam mana? Macam mana kau kenal Rasulullah macam mana? Pipi Rasulullah macam mana? Gigi Rasulullah macam mana? Bibir Rasulullah macam mana? Itu macam mana kau boleh confirm mimpi jumpa Nabi? Yang ni zaman dulu ulama kita, dia orang belajar kenal Nabi, mimpi Nabi. Iblis dia tak boleh menyerupai Nabi. Menyerupai memang tak boleh. Memang itu syarat, dan memang satu kelebihan Allah Ta'ala beri. Iblis takkan boleh menyerupai Nabi. Kalau jumpa dalam mimpi tu Nabi, jumpa Nabi sungguh lah. Kalau hampa jumpa saya dalam mimpi, belum tentu jumpa saya tau. Pasal Iblis boleh menyerupai saya. Tapi sampai mimpi-mimpi jumpa saya tu lain hal lah. Tapi nak kata saya ke dalam mimpi tu? Saya ke rupa sebiji macam saya? Cara bercakap seropek saya ke dalam mimpi tu? Takkan tak faham saya punya soalan. Saya ke dalam mimpi tu? Mana tahu? Pasal saya boleh diserupai oleh syaitan. Rasulullah tak boleh diserupakan dengan syaitan. Tak boleh menyerupa Rasulullah. Dia tak boleh menyerupa Rasulullah. Itu macam mana orang boleh kenal itu Rasulullah? Syarat dia kenal lah. Satu, kalau orang tak pernah belajar dan tak pernah faham Rasulullah ni macam mana ciri dan sifat dia, macam mana dia boleh kenal Rasulullah? Itu satu hal lah. Kalau kita baca kisah-kisah ulama-ulama dulu yang menjumpa Rasulullah ni, mereka ni kalau dakwa jumpa Rasulullah, tambah pula cerita dalam kitab, mesti cerita tu bukan sebarang cerita, dan orang yang cerita tu memang bukan sebarang orang pun. Kalau saya cerita tadi, Mujahid ni siapa? Mujahid ni adalah tabi'in kabir yang menjumpa dengan ramai sahabat. Bila jumpa ramai sahabat, antara orang yang dia akan jumpa tu siapa? Cucu Nabi SAW. Siapa? Anak Sayyidina Ali. Anak daripada Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah kan. Memang antara rupa mereka ni seakan-akan dekat-dekat rupa tok mereka. Siapa tok mereka? Rasulullah. Dia tengok rupa Sayyidina Hasan dan Husain tu, muka dia mirip rupa Rasulullah. Sekurang-kurangnya mirip rupa Rasulullah tu boleh dilihat. Walaupun tabi'in bukan pernah tengok Rasulullah. Sahabat memang pernah jumpa Rasulullah hidup-hidup. Tu sahabat. Jadi bila Mujahid kenal Ibnu Mujahid ni, bila riwayat pula datang pula orang yang bukan sebarang orang ni, mereka kalau belajar sifat Rasulullah ni, kenal sungguh Rasulullah sebab akhlak dia, percakapan dia, cara berjalan dia. Mereka ni tambah pula dekat dengan Rasulullah, mereka tiru Rasulullah ni, tiru sebiji-sebiji. Kita ni dah jauh dah, jauh dah. Kalau kita bersahabat, berjubah, bercakap, jauh dah kita dengan apa yang sepatutnya ada pada Rasulullah tu. Okey, macam mana pun nak cerita apa. Jadi dia kata, aku mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kata, aku lihat Rasulullah dalam tidur. Nisbah kat kita ni boleh lagi ke berlaku? Harus berlaku. Cuma syarat dia, kenal tak Rasulullah, dan macam mana kau boleh dakwa itu Rasulullah. Cuma takut-takut mimpi jumpa Rasulullah. Bila kita tak kenal Rasulullah, macam mana kita tahu dia Rasulullah?
Diam je lah, tak salah kata Rasulullah, kita tak kenal. Kalau takat jumpa orang pakai jubah, pakai sorban, orang putih tengok duk senyum kat kita pakai tongkat, contohlah, mana kita tahu Rasulullah? Entah siapa ke? Kalau tak boleh jumpa, entah tak kenal dengan Rasulullah, entah Nabi Khidir ke apa? Itu entah Nabi Khidir, entah Iblis, entah syaitan. Boleh? Syaitan dia boleh ya, dia boleh dakwa, dia boleh menyerupa. Selain daripada rupa Rasulullah, semua dia boleh serupa. Muka saya dia boleh tiru. Muka Rasulullah yang dia tak boleh tiru. Rasulullah tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh tiru. Muka Nabi-Nabi lain dia boleh tiru. Nisbah pakaian tak usah sembang lah. Dia boleh pakai lebih daripada wali lagi. Nisbah bercakap, dia bukan sebarang manusia, Iblis ni. Alim, arif dia dengan Allah Ta'ala. Bab masalah ibadat, jangan main, kenal dia. Allah Ta'ala siapa? Ibadat, bumi mana yang dia tak pernah sujud? Dia dah hidup berapa puluh ribu tahun, berapa ribu tahun sebelum kita hidup, kita ada. Kita tu Nabi Adam ada. Dia dah taat kepada Allah Ta'ala gila punya. Ada setengah riwayat kata dia duduk atas muka bumi ni, tak ada bumi yang dia tak pernah tempat dia sujud. Tak ada bumi yang dia tak pernah sujud lagi. Semua tempat bumi ni dia dah sujud dah. Kita kat masjid ni pun, siapa yang dah sujud semua permukaan masjid ni kadang-kadang RM10 saya bagi. Jangan kata sujud, pijak pun belum pijak semua kawasan masjid kita lagi. Kau dah pijak kat bawah pun kat atas belum pijak. Betul kan? Siapa dah pijak semua kan? Saya pun saya kata saya belum pijak semua. Duduk pasal lantai dulu kot lah kan, kita meraya orang kata. Masjid pergi pusing, saya duduk je macam tu lah ada. Tapi saya rasa tak semua lagi tempat saya pijak. Saya pun pijak je, bukan sujud sembahyang. Iblis je lah, tak ada muka bumi yang dia tak sujud. Bukan calang-calang. Sikit ke sana tu. Jadi bila mimpi Rasulullah, tak kenal Rasulullah, jangan dakwalah yang tu Rasulullah. Jadi mereka yang mendakwa mimpi Rasulullah ni, mesti syarat dia kenal Rasulullah. Kalau tanyalah apa ciri kamu kenal tu Rasulullah, tak kenal, tak boleh sebut, tak boleh pakai dakwaan kamu. Kalau mimpi jumpa siapa lah? Jumpa Allah Ta'ala. Malam tadi mimpi jumpa Allah Ta'ala. Macam mana kau kenal yang tu Allah Ta'ala bukan? Kalau mimpi malam tadi jumpa Rasulullah, macam mana kenal yang tu Rasulullah? Kau mimpi jumpa ayah hang, mimpi jumpa ayah hang. Hang kenal ayah hang ke mana? Kenal? Kalau mimpi tu memang jumpa ayah hang ke iblis menyerupai ayah hang? Boleh confirm tak? Tak boleh. Ayah hang orang tak boleh confirm. Ya. Tapi Rasulullah, kalau memang Rasulullah, tak ada siapa boleh meniru dia. Satu jaminan kat Rasulullah tu macam tu. Iblis takkan boleh menyerupai Rasulullah. Iblis tak boleh, orang lain lagi tak boleh. Cuma memang betul-betulkah kita jumpa tu adalah Rasulullah yang kita kenal, arif sungguh Rasulullah tu siapa? Itulah syarat dia. Jadi Ibnu Mujahid ni, kita nak cerita Ibnu Mujahid sikit ke cerita syarat-syarat jumpa Rasulullah tu. Tambah zaman kita lah ni kadang masyhur sangat orang duk dakwa mimpi jumpa Rasulullah. Nisbah kebolehan nak jumpa bukan mustahil, tapi kenalkah mereka benar-benar dengan Rasulullah? Itulah. Saya ngaji almarhum Tuan Guru Ghazali, saya ngajar, saya bicara waktu tu, saya pernah sebut rasanya. Terus dia Tok Guru besar pun, dia kata apa? Aku lah kalau mimpi lah, kata dia. Jumpa Rasulullah lah, kalau lah aku mimpi, kata dia, kalau lah, dia bahasa gitulah ke dia kan. Aku tak boleh nak kenal Rasulullah ni, melainkan kata dia, yang aku belajar, yang aku faham betul-betul kenal, aku kenal gigi ya. Yang lain aku tak kerti nak cerita, kata dia. Yang aku kenal lah, aku tengok yang aku boleh kenal, yang selama aku dah mengaji sifat Rasulullah ni, macam mana? Kenal gigi ya, putih kemerahan. Kau senang kau nak kenal putih kemerahan. Kenal putih kemerahan. Putih tera, kemerahan tera mana? Buat nak kenal. Saya ni putih kemerahan. Ni putih Cina. Putih ke? Hitam pun. Apa nak sebut? Macam mana nak kenal tu? Pipi, telinga, hidung. Saya ngaji dengan dia kata, aku boleh kenal gigi je, kata dia. Gigi Rasulullah dia 4 ni, gigi rubaiyah ni, dia tak rapat-rapat, macam apa istilah dia,
Macam telur semut rapat. Dia tak rapat, dia jarang, dia aflaj. Istilah aflaj ni boleh nampak gigi 4 butir ni seketui, tapi taklah jarang rongak, rompong gitu. Tapi nampak jarang gigi dia. Jarang tu maksudnya boleh nampak celah ni. Ini antara gigi 4 batang ni, celah-celah gigi tu nampak. Boleh perasan ada celah tu. Kita selalunya rapat. Angkat gigi, tengok. Senyum sikit, suangin. Tengok gigi. Rapat. Bukan Rasulullah. Bukan gigi Rasulullah. Saja. Saya dah gigi tak ada satu kan. Dia kata, aku tengok gigi aku ni. Sikit lah kat situ. Satu kalau ada orang yang tanya saya, Ustaz malam tadi saya mimpi jumpa Rasulullah. Betul ke saya mimpi itu Rasulullah? Dia pun tak kenal dia mimpi itu Rasulullah atau tidak. Macam mana saya nak bagi tahu yang tu ialah Rasulullah? Ada orang kata dah kau mimpi Rasulullah takkan tipunya Rasulullah. Memang Rasulullah takkan tipu. Tapi macam mana engkau boleh kenal yang tu? Engkau kata engkau mimpi jumpa Rasulullah sedangkan engkau pun tak kenal Rasulullah tu. Siapa kau tanya aku pula? Adakah aku mimpi malam tadi Rasulullah? Ada pula jawab kelakar itu. Boleh? Faham saya sebut apa? Satu kalau tak faham yang tu Rasulullah atau bukan, saya ngaji tu guru dia sebut, dia kata, katalah aku jumpa dengan orang soleh malam tadi. Siapa aku tak kenal? Tak kenal. Tapi tengok orang tu jatuh hati, tengok wangi dia, pakaian dia, bau wangi ke apa. Boleh je bau wangi, tak wangi. Dia bau wangi lebih pada bau wangi awet lagi. Bahasa gitu. Bangun-bangun pagi, wangi ya. Rasulullah ke? Belum lagi. Satu kena sungguh Rasulullah tu. Okey, ke isu tu sikit. Satu kalau kita tak kenal, tambah ada orang dakwa Rasulullah ni. Tambah pula kita tak pasti, baik diam je lah. Kerana memang timbul fitnah banyak malam ni. Tambah ada orang yang tak suka dengan kita. Janganlah. Baik. Jadi dia kata macam ni. Kata Ibnu Mujahid ni, aku mimpi jumpa Rasulullah. Aku lihat Rasulullah dalam tidur. Maksudnya aku mimpi jumpa Rasulullah. Dan kata dia, Syibli datang menghadapnya. Dalam mimpi tu, aku nampak engkau, Syibli yang datang kat dia tu lah. Aku nampak Syibli ni datang menghadap Nabi SAW. Dalam mimpi yang aku nampak Nabi tu, bila Syibli ni engkau lah. Pasal Syibli yang datang kat dia tu kan. Syibli datang kat Ibnu Mujahid ni. Maka bila Syibli menghadap Rasulullah ni, dia nampak Syibli ni datang kat Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bangun pergi kepada Syibli dan mengucup antara dua mata. Rasulullah pergi kucup kat sini, di dahi Syibli. Dalam mimpi tu dia tengok Rasulullah cium dahi Syibli. Syibli ni panjang cerita dia. Cerita-cerita awliya ni kalau kita dengar, best kan. Nantilah ada masa saya cerita. Saya pun bukan ingat cerita-cerita ni, tapi saya pergi ziarah dah. Doa-doa dah tempat doa kat makam dia kan. Baik, maka aku kata, wahai Rasulullah, adakah engkau buat ini pada Syibli? Kata dia, bila dia jumpa Rasulullah tu, kata dia kat Rasulullah dalam mimpi dia tu, adakah memang betul-betul engkau buat ni pada Syibli? Apa ni? Betul ke engkau kucuk Syibli ni dalam Syibli ni? Katanya ya, sesungguhnya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa qabala bayna baqala. Okey. Rasulullah kata ya, aku kucup dia. Baik, kenapa Rasulullah kucup dia? Katanya iya, sesungguhnya ini sifat Syibli yang menyebabkan Rasulullah kucup ni. Tidaklah ia solat fardu, taklah dia sembahyang satu sembahyang fardu, melainkan dia akan membaca di belakang solat fardu dia. Setiap kali lepas sembahyang dia baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum hingga akhir dua ayat itu. Dua ayat ni apa? Sampai akhir surah Taubah. Laqad ja'akum ni akhir surah
Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tu ayat dia. Jadi tak apa tengoklah ayat tu nanti. Laqad ja'akum. Masyhur ulama-ulama dulu memang lepas sembahyang banyak yang baca, ramai di kalangan mereka yang baca ayat ni. Kalau nak amal pun dah kita lalu kitab nanti, bolehlah amal. Dia kata setiap kali lepas setiap solat fardu dia akan baca ni, laqad ja'akum ni. Dan dia mengucapkan macam ni, lepas baca laqad ja'akum, dia baca macam ni, sallallahu alaika ya Muhammad. Kata dia, Allah berselawat atas kamu wahai Muhammad. Itu terjemah Melayu Arab dia, sallallahu alaika ya Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad. Lepas baca laqad ja'akum sampai akhir wa huwa rabbul arsyil azim tu, sallallahu alaika ya Muhammad. Maka aku tanya Syibli tentang apa yang dia ucapkan selepas solat. Jadi dalam mimpi dia pernah mimpi macam tu, jumpa Rasulullah. Bila Syibli datang, dia buat apa? Dia tanya Syibli. Bila dia kucuk tu, Syibli kan tanya, kenapa kau kucuk ni? Aku pernah mimpi. Tapi sebelum tu aku nak tanya, apa kau baca lepas sembahyang? Lepas sembahyang kau baca apa Syibli? Dia tak pernah jumpa Syibli ni. Dia pernah jumpa Rasulullah dalam mimpi. Dia tengok Rasulullah bangun pergi cium Syibli ni. Syibli tu pun dia kenal. Cium Syibli. Bila ditanya kenapa buat macam tu, Rasulullah kata pasal dia lepas sembahyang dia akan baca laqad ja'akum dan selawat atas Nabi dengan lafaz sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi bila Jibril datang dia cium tempat Rasulullah cium tu. Kenapa kau cium aku kat situ? Aku nak tanya kau sebelum tu. Pasal aku mimpi dah, kata dia. Engkau baca apa lepas sembahyang? Jadi dia tanya, aku tanya Syibli tentang apa yang dia ucapkan selepas solat. Lepas sembahyang kau baca apa? Maka dia pun menyebutkan seumpama itu. Apa Syibli jawab? Tak adalah aku sembahyang fardu, melainkan setiap kali lepas sembahyang fardu aku baca laqad ja'akum sampai habis tu. Lepas tu sallallahu alaika ya Muhammad. Apa faham? Faham apa cerita ni? Betul mimpi Ibnu Mujahid tu. Memang dijumpa Rasulullah sungguh. Dan faham tu apa? Memang Syibli ni memang sebahagian daripada orang soleh yang sampai Rasulullah datang pergi cium dia. Masya-Allah. Cerita-cerita macam ni kalau jumpa kat Wahabi tak tahu. Wahabi bukan terima cerita-cerita wali macam ni. Jadi orang ni jenis orang kata macam mana? Wahabi. Bab ketuhanan pun dia faham tak betul, bab Nabi pun dia faham tak betul, tambah bab aulia, siapa dia pewaris Nabi pun dia orang faham tak betul. Sewil dia orang ni. Kalau Wahabi lah agak-agak, saya kata, oi Wahabi, pergi tanam pisang. Kamu tahu agak-agak dia buat apa? Pergi tanam pisang. Ni tanah belakang tu, Wahabi. Kita suruh Wahabi ya. Wahabi tu siapa tak kira lah kan. Oi Wahabi, pergi tanam pisang. Agak-agak apa Wahabi buat? Dia beli buah pisang, apa tu? Dia korek-korek, ambil pisang, dia tanam. Batang, bukan pokok pisang. Dia tanam. Saya kata apa? Tanam pisang. Dia buat apa? Pisang. Tak faham? Tak faham? Kenapa saya cakap macam tu Wahabi? Wahabi ni dia faham zahir ayat. Dia tak faham maksud ayat. Hadis pun sama, dia tak faham maksud hadis. Dia faham zahir hadis. Tu orang kata kalau Rasulullah ke kanan, tok guru kita belah kiri, kita ikut tok guru lagi walaupun tok guru belah kiri. Tak faham ni orang, pelik. Dia orang sampai bertekan ni, nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Kita jawab apa? Kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i semestinya adalah ikut Nabi. Walaupun tengok zahir Rasulullah macam ni, Imam Syafi'i macam ni, dan seolah-olah macam Imam Syafi'i ni lain ke? Lain ke? Wallahi bukan lain. Sebenarnya apa yang disebut oleh Imam Syafi'i itu ialah apa yang diajar oleh Nabi SAW. Pasal mereka tahu disiplin, nak ambil faham apa yang datang oleh Nabi. Dia orang tu kata, dia orang ni ambil zahir ayat, dia tak selesaikan baik ayat Quran baik hadis. Tentu dia tak faham. Itu yang ada ayat-ayat macam tu, heboh dia satu dunia. Dunia dia lah heboh. Betul dia orang ni sesat. La ilaha illallah. Sikit babak tu. Tu cerita Wahabi sikit.
Nak cerita Wahabi tu siapa? Pasal dia pun cerita-cerita awliya macam ni, dia pun tak terima. Kita kalau ikut macam mana? Itulah menunjukkan benarnya mimpi yang dimimpi oleh Ibnu Mujahid ini. Pasal apa? Bila Syibli datang, dia pernah mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah cium Syibli. Jumpa Syibli, pergi cium terus. Betul Syibli tanya, kenapa kau cium aku? Macam ni. Saya selalu cium pipi, laga pipi je. Ni tak kenal, tiba-tiba cium pipi terus. Cium dahi terus. Kenapa kau buat macam ni? Nanti lebih kurang macam tu lah kan pasal. Lepas main kau baca apa? Peliknya soalan ni. Aku baca hani. Betul dalam mimpi aku. Betul. Jadi mimpi aku tu betul. Memang mimpi Rasulullah cium kau tu, memang jumpa tu ialah Rasulullah, dan memang Syibli ni orang betul. Jadi Syibli orang biasa, orang yang pernah dikucuk oleh Rasulullah SAW. Kalau Wahabi cerita macam ni, kata dia, khurafat. Entah mana punya syekh ni. Baca Fatihah tak betul kata ni. Komen dia pun macam ni. Panjang lah. Saya sebut Wahabi tadi, saya bebel kat dia mana. Ya Allah. Wahabi ni jangan kata manusia, dia orang kata apa? Jin pun kenal Wahabi. Ada ustaz yang pernah datang kat sini sekali tu. Saya pun tak kenal dia pun. Dia pun bukan kenal saya. Tahu macam mana dia orang hari tu tengok saya punya video, kata jom kita pergi pondok ustaz ni. Pondok ustaz ni saya lah. Datang. Datang macam hampa duk pakai tasbih lah, gantung tengkuk. Semua geng dia yang main dengan anak-anak murid dia semua mari. Gantung tasbih kat tengkuk. Itu apa ada ke? Ada. Gantung tasbih tengkuk, main sini kumpul, minta saya tausiah sikit. Oi, ini lain macam ni. Main buka kepiah ustaz. Doa untuk saya sikit, buka kepala. Jampi sikit kepala saya ni. Saya jampi lah. Saya pun tak biasa pegang kepala orang macam tu. Ni main tadah kepala ni. Pasal apa ni? Saya tak tahulah. Jumpa ustaz ni saya rasa macam nak serah diri. Pula ni bang. Buka serban serah kepala, macam nak suruh saya potong kepala lebih kurang gitu kan. Tapi dia tak suruh saya potong. Dia suruh saya letak tangan dan saya jampi. Siap ada orang ambil gambar lagi masuk Facebook, dia orang nak tanya, ustaz bila boleh jadi Tok Bomo kan? Aku jadi Tok Bomo pula. Nantak bila. Katalah apa dia orang minta aku doa lagi lah. Doa apa boleh doa. Apa saya nak sebut ni? Ustaz tu kan. Dia ada banyak ruqyah orang kena sampuk jin apa. Ada satu dialog jin tu dah cerita tu. Apa? Wahabi ni kufur. Siapa kufur Wahabi? Pasal sikit-sikit tanya dalil. Menggelepar punya Wahabi. Jin cerita macam tu pun menggelepar Wahabi. Habis Wahabi semua respon. Tu kata jin pun kenal Wahabi sampai. Ya Allah. Ni mesti jin mengaji. Kalau jumpa jin Wahabi, jenuh kita. Minta dalil semua. Ya Allah. Kalau kita dalil kita macam ni ya. Dalil kita memang Quran, hadis, ada ijma', ada qiyas. Dia qiyasi. Cerita-cerita yang ada tu nak menunjukkan benarnya kisah yang berlaku ni. Bukan sebarang. Maksud dalam mimpi macam ni, bila tanya betul macam mana dalam mimpi tu. Betul ya. Kalau hampa dalam mimpi saya, macam mana sebut lah. Mimpi saya pernah cakap macam ni. Hampa mai jumpa saya, ustaz, saya nak tanya satu. Ustaz cakap satu perkara. Perkara pertama ustaz keluar pada mulut ustaz, saya nak dengar hari ni. Itu saya cakap kata dia, saya mimpi ustaz sebut ni Dia dah, tak tahu, saya pun tak tahu. Tapi saya mimpi yang ustaz, perkataan ni lah ustaz sebut. Dalam mimpi saya, mula-mula saya jumpa dalam ustaz dalam mimpi tu, inilah perkataan ustaz sebut. Saya suruh ustaz cakap macam mana hak dalam mimpi tu, sebiji. Dia dah, tak tahulah kan. Tak tahu lah. Maksudnya mimpi dia tu betul ya. Ni mimpi saya tu betul. Apa cerita ni? Cerita mimpi. Dan kaedah kita, mimpi para Nabi dan Rasul semestinya lah. Pasal mimpi mereka adalah wahyu. Untuk mimpi ni, mimpi orang soleh, dia adalah busyra, dia adalah satu khabar gembira. Mimpi apa syarat? Orang soleh. Bukan saja amal soleh Nabi, iman dia soleh. Memang orang sangat taat. Tak akan buat nama syubhah pun dia tak akan ambil. Jangan kata syubhah, benda harus pun dia tak akan ambil, melainkan atau ada maksud dalam agama pun dia ambil. Orang macam ni memang special lah. Satu, Allah Ta'ala bagi kat dia
cerah mata hati, yang orang lain tak cerah, dia cerah. Dia boleh faham apa yang orang lain tak faham. Dia boleh dapat apa orang lain tak boleh dapat. Dia ada hubungan special. Nisbah taat dia, tambah pula rajin duk zikir, baca Quran, duk musyahadah, muraqabah dengan Allah Ta'ala sentiasa. Kita ni orang banyak dosa ni lain kan. Demo ni masya-Allah. Masya-Allah. Baik. Kalau cerita ulama-ulama sufi macam ni, mereka ni tidur mereka sangat sikit. Kita ni, saya sebut selalu lah, kita ni macam mana? Tak tidur pun tidur, duk zikir pun tidur, mengaji pun tidur. Tak tidur pun tidur. Rasulullah memanglah, walaupun tidur, hati tak tidur. Termasuk Rasulullah ni siapa? Semua awliya Rasulullah, pewaris Rasulullah. Walaupun mereka tidur, hati tak tidur. Macam tu. Bahkan mereka tak mau tidur. Siapa? Pasal terlalu seronok. Waktu orang tidur, dia tak mau tidur. Siapa? Waktu orang tidur itulah dia seronok untuk zikir dan selawat. Kita macam mana? Pantang lepas tidur. Kata ulama-ulama sufi kita, apa kata tu macam ni? Ajaban lil muhibbin. Ajaban lil muhibbin. Kaifa yanam? Pelik sungguh orang yang kata kasih ke Allah, kasih ke Rasulullah, tapi dia tidur. Pelik. Pelik. Orang kalau dah kasih Allah Ta'ala dan Rasul ni, dia nak tidur pun susah. Siapa? Dia tak mau tidur. Dia tak mau tidur. Tu saya pergi India, saya lihat suasana-suasana itu. Tak tidur. Ada yang tak tidur. Kita pun terpengaruh kat, tak mau tidur malam. Sebab rugi lah rasa tidur. Tidur tu rasa rugi. Tapi tak dapat tidak kena tidur juga. Tapi waktu orang duk tidur, kita tak mau tidur. Tapi itulah, hari sihat-sihat lah. Hari tak sihat, tak mau kita. Dan pasal kita belum betul-betul kasih dengan Rasulullah, dengan Allah Ta'ala. Belum lagi tahap tu. Orang yang dah kasih ni, dia tak mau tidur ni. Ada waktu yang dia akan tidur, tapi dia takkan saja-saja tidur. Kita ni sikit tidur, dan bekerja apa? Tidur. Tidur. Macam mana pun dengar elok. Daripada duduk mengampu, baik tidur. Yang tu ada satu kebaikan. Tapi kalau orang dah sampai tahap arif dan ada mahabbah, ada kasih ni, dia dah tak mau tidur. Tidur ni bukan keseronokan dia. Keseronokan dia ialah zikir dan salawat. Oh, lain lah. Mereka ni orang macam ni lah. Satu mereka special, dapat keistimewaan macam tu. Ya Allah, Allah maghfir lana. Kemudian kata dia, wal maqalatu tasi'atu wal ishrun. Jadi kalau nisbah amalan, faham tu, amalkanlah. Laqad ja'akum sampai akhir ayat, sampai wa huwa rabbul arsyil azim wa tu sallallahu alaihi ya Muhammad. Itu nisbah amalan dia. Apa lagi yang dia buat? Banyak benda, takut tak buat lah kita kan. Dah istiqamah kalau nak buat macam tu pun, amalan-amalan macam ni kalau faham ni amalan yang berdasarkan hikayat. Bagaimana Ibnu Mujahid jumpa dengan Asyibli kan. Asyibli ni zaman dia hidup pun dah masyhur dah. Hatta kita zaman lah ni adalah cuma nak pergi dia bukan senang lah. Boleh pergi Baghdad. Baghdad bukan senang nak pergi. Saya boleh pergi pun pasal ikut grup guru saya mengaji India ni, ada orang-orang dalam yang boleh menyebabkan kita masuk ke Iraq, boleh masuk Iraq. Kapal terbang takkan ada direct pergi Iraq, Malaysia ada. Pergi Dubai, daripada Dubai tu masuk Baghdad, kapal terbang. Dulu tak boleh ikut udara. Dulu kalau nak masuk Baghdad kena pergi negara jiran, dia tak boleh masuk bawah udara, mesti lalu ikut darat. Kawan-kawan saya dulu yang pernah pergi mengaji Baghdad dulu, dia tak boleh masuk ikut kapal terbang, dia mesti masuk ikut darat, baru boleh masuk Baghdad. Ni boleh masuk ke udara ni, special ni. Saya jumpa kawan-kawan yang pernah pergi Baghdad ni, kata dia, pelik, entah macam mana boleh naik ke kapal terbang, boleh masuk turun Baghdad, turun airport Baghdad. Tapi masuk satu hal, bila nak keluar 7 checkpoint. Cek semua, rondeh semua, ni sampai tak ada bunyi, tak ada. Okey, tengok, dia scan 7 checkpoint macam tu. Baru lepas, salah satu checkpoint tu ada anjing.
Anjing itulah anjing yang untuk cek dadah apa tu kan. Beratur keluar daripada bas, beratur semua apa, buah barang kita masing-masing, anjing lalu. Anjing pun bagus ke anjing, tak usik dia. Tak ada kena-mengena, tak usik lah. Tak ada apa. Kalau sangkut seorang aja siap. Satu bas tak balik kita. Mau dia bedil gitu kan. Dia orang warning siap lah. Jangan ada buat apa-apa kes. Ketat tu, ketat. Masuk Baghdad. Pergi tu pun dalam kawalan tentera lagi. Sejak pada dulu sampai sekarang ni kawalan tentera lagi. Dah pergi tu banyaknya Syiah. Ada ahli sunnah jemaah tapi dah jadi macam terpencil sikit. Hari-hari malam maghrib dekat makam Syekh Abdul Qadir Jilani, center of Baghdad betul. Masjid Syekh Abdul Qadir Jilani, sebelah dia ada makam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Apa nak sebut ni? Nak sebut Syibli. Dan antara termakam pergi ziarah ni Syibli ya. Syibli Baghdad. Baik. Kata dia wal maqalatu at-tasi'atu wal 20 dan maqalah yang ke-29. Kata Syibli lagi. Qala Asy-Syibli, kata Asy-Syibli, "Idza aradta an tasta'nasa billahi," kata dia, apabila kamu hendak berjinak dengan Allah Taala. Istilah berjinak dengan Allah Taala ni apa? Kamu nak berzikir, kamu nak rasa hebat dengan Allah Taala, nak faham arif dengan Allah Taala. Allah ni dia yang beri segala kurniaan kepada kita. Tu nak mula berjinak sampai tak ada dah hati dan perasaan kita pada makhluk ni, melainkan bila tengok je makhluk jatuh hati ke Allah Ta'ala yang jadikan makhluk yang depan kita yang kita nak tengok. Tengok je matahari, alhamdulillah cerah hari ni. Tengok matahari cerah, Allah kita cerah, lalu ke matahari. Allah bagi cerah hari tu. Dia punya hati jatuh lagi situ. Dia akan berjinak ke Allah Ta'ala. Kita banyak berjinak dengan makhluk lagi kan. Boleh makan sedap kalau macam mana? Jinak hati dengan Allah yang bagi makan ke jinak dengan makanan tu? Ikhlas jawab. Kenal tak? Kalau buka puasa tengok ada orang bagi kurma, ada bagi ni air susu, contohlah kan. Susu lah, susu kurma, lagi ada sedap-sedap, lazat-lazat buka puasa ni. Sehari tak makan, seronok dengan makan tu ke seronok dengan Allah yang bagi makan? Ikhlas jawab. Seronok dengan makan ni kan. Kita tak puasa nak tahu. Memang banyak. Tanyalah orang puasa lah jawab saya. Seronok dengan makan ni tak? Tak payah makan benda sedap-sedap lah. Boleh makan kurma pun, minum air. Wah, lega sedap ni kan. Satu ada hadis sebut Rasulullah kata, "Lisaim farhatani." Orang puasa dapat dua seronokan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Keseronokan pertama ketika berbuka puasa, keseronokan kedua ketika bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat esok. Jadi apa keseronokan berbuka puasa? Kalau ulama zahir dia syarah macam mana? Buka puasa memang seronok. Seronok buka puasa. Nanti-nanti tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh minum air. Kurma tak ada minum air. Bismillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nak baca doa sebelum selepas ada wajah dia nak baca. Selalunya orang baca selepas, kalau baca sebelum tak ada masalah. Bismillah. Seronok apa? Seronok minum kena ngaji tauhid lagi. Apa? Memang ada seronok minum tu, tak boleh minum sehari. Saya tengok ni minum. Sebenarnya bukan seronok minum tu. Seronok apa? Allahumma lakal sumtu tu. Seronok Allah ni minum. Ibu seronok apa? Seronok Allah Ta'ala bagi kita siang ni tak makan. Allah makan tak? Allah tak makan. Allah Ta'ala zahirkan atas ni, atas muka bumi ni, Allah tak makan minum. Allah Ta'ala boleh hidupkan kita dengan kita dia tak pergi makan minum. Kita tak makan minum. Jadi apa? Antara sifat yang ada pada siang hari kat kita tu apa? Tak makan minum. Nak tiru sifat Allah Ta'ala. Pelik lagi dengar ayat ni. Allah Ta'ala tak makan minum. Jadi bila makan balik macam mana? Balik pada kita sifat manusia. Aku manusia, aku perlu makan minum. Kau bagi minum aku ya Allah. La ilaha illallah. Ahli-ahli tauhid
Cara mereka dapat tauhid tu dengan puasa macam tu. Dia orang puasa sehari tu, hadir hati dengan Allah Ta'ala saja. Masya Allah. Ada pelajaran ni, nak faham tu. Yang tu baru dia puasa, bukan puasa biasa, tu puasa khawas. Puasa bukan khawas saja, dia puasa khawasul khawas, ataupun dia panggil puasa khususul khusus. Kita banyak puasa awam. Puasa awam ni apa? Puasa tak makan tak minum. Puasa khusus ni macam mana? Lain dah. Khususul khusus macam mana? Lagi lain. Saya tak cerita tu khususul khusus macam lah. Masa bila nak dapat macam tu duduk madrasah dia memang jumpa. Madrasah kita ni ngajilah dulu hak madrasah awam boleh puasa pun mujur lah kan. Jaga semua pantang larang tu. Tu kena upgrade macam-macam. Upgrade puasa tu sendiri, upgrade amalan, upgrade hati sanubari, macam-macam bab. Jauh lagi perjalanan kita. Saya sebut tu saya lah, saya bukan cerita orang lain dan puasa, saya tak dan puasa. Allahu Akbar. Baik. Jadi makalah yang ke-29 ni, Syibli kata, siapa yang betul-betul nak berjinak Allah Ta'ala, iaitu kata dia, iza aradta an tasta'nasa billahi, masuk kata berjinak tu macam mana? Tenang hati bersama Allah dan tidak liar darinya dari Allah. Tenang hati ni maksudnya apa? Apa-apa masalah Allah, apa-apa masalah Allah, apa-apa masalah Allah. Tenang dengan Allah Ta'ala. Kalau ada makan pun tenang, tak ada makan pun tenang. Boleh tak macam tu? Ada duit pun tenang, tak ada duit pun tenang. Boleh macam tu? Kalau kita ada duit tenang, tak ada duit kacau bilau. Sihat pun tenang, sakit pun tenang. Boleh tak macam tu? Demam sikit je gaduh nak balik ingat mak. Tambah pula kawan ada mak datang buat balik. Kita demam, mak tak datang. Alamak, ustaz demam. Gaduh nak balik tu. Pasal apa? Tengok kawan balik. Tu pun kadang-kadang kacau juga kan. Mak dia kata panas gilanya. Pegang-pegang tak panas pun. Dah nak bawa balik lah. Tak apa. Macam mak yang minta bawa balik. Kalau mak kata, ustaz tak payah balik, biarkan je. Iman itu kadang mengada-ngada sikit. Saya steady mak macam ni. Tapi mak kata, kalau dia demam pun nak mengaji tak boleh ke ustaz? Tak boleh juga. Kena bawa balik juga. Bawa balik lah ustaz. Ada orang tak faham dah. Mana lain? Siapa benda tu? Ada mak bapak yang hantar sini dia macam ni, ustaz demam pun biar je ustaz, biar dia rasa sikit macam mana demam. Tak ada mak bapak, biar dia rasa sikit Allah yang baikkan dia daripada demam. Mak bapak pun steady ayat tauhid dia. Mak bapak yang ada tauhid macam tu. Mak bapak lain tak ada tauhid ke? Saya tak cakap. Tapi kadang-kadang kacau kat, dia ada kacau kat, manja sangat. Anak jantan pula tu, kalau anak betina lain juga. Kerana anak betina pula lagi bagus. Nak balik tak nak. Siapa? Sayang mengaji, tak nak balik. Anak betina pula bagus. Anak betina tu anak perempuan lah. Anak perempuan pula bagus pula. Hak jantan ni demam 3 hari ustaz, demam tak lalu makan, demam nak balik. Ingat mak, Allah anak jantan macam tu. Ini bukan orang sini saya buat ni Afrika apa? Jebret. Perangnya Jebret tu. Baik. Jadi maksud kata berjinak dengan Allah Ta'ala ni macam mana? Tenang hati bersama Allah dan tidak liar darinya daripada Allah. Tak ada liar langsung pun. Sebut senang hati tak liar pada Allah Ta'ala. Ya ke? Belum lagi kita kan. Kita sabun habis pun kelang kabut. Sabun habis kelang kabut tak? Allah, sabun tak ada kelang kabut tak? Apa masalah sabun tak ada? Saya beberapa bulan dah mandi tak ada sabun. Tadi tanya anak-anak saya, apa saya tengok abah bawa sabun? Anak saya yang ada saya bukan ada pakai lah. Saya sendiri nak mandi bawa sabun, saya bukan mandi bersabun. Baik, lembu ke apa, kambing ke apa, ustaz ni tak pakai sabun. Masalah sabun bukan wajib. Kalau ada wajib mandi pun mandi yang wajib, bukan sabun tu. Ini kena pakai sabun. Sabun pula syubhah punya sabun. Nama pula sabun yang ada unsur-unsur cik bang dengan cik B. Jadilah cik babi. Saja saya usik-usik itu sikit. Tak semak pula tu ni mana. Baik tak payah pakai sabun, baik pakai air biasa lagi mutlak.
Air pula pakai air bukit pula, lari sedap kan. Kalau pakai air kerajaan ni lagi dibubuh macam-macam. Nak sebut tentu lah kan. Apa cerita ni? Liarlah kamu dari diri kamu. Allah. Bahasa orang sufi kita kan faham dia sebut. Macam mana kamu nak jinak dengan Allah Ta'ala? Dia kata istauhish min nafsika. Liarkanlah kamu daripada nafsika. Cuma diterjemah tu daripada diri kamu. Apa maksud liarkan kamu dari diri kamu? Liarkan kamu dari nafsu kamu. Kalau Arab ni tu betul, cuma bila terjemah tu ganggu sikit. Asal Arab ni istauhish min nafsika, maksudnya liarkanlah kamu min nafsika, daripada nafsu engkau. Faqta mawaddati nafsika. Apa mawaddat ni? Daripada waddah ya wuddu, wuddan, mawaddah. Apa mana mawaddah? Kasih, seronok. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wadda yawuddu mawaddati nafsik. Apa dia? Kata dia, maksud kata liarkanlah kamu daripada nafsu kamu. Apa maksud? Maka potonglah kemesraan kamu dengan diri kamu. Maksud diri kamu, potonglah mawaddati nafsika, perkara yang diseronok, yang disukai oleh nafsu engkau. Apa nafsu engkau nak dan suka, potong. Nafsu suka apa? Tidur, potong tidur. Nafsu suka apa? Main game, potong main game. Nafsu suka berjalan, potong berjalan. Nafsu suka apa? Yang nafsu, cerita nafsu. Nafsu suka makan, potong makan. Nafsu suka minum, minum pula tak nak minum air sejuk, minum apa? Semua nak manis, Milo, Ovaltine, Ovaltone, Milo dinosaur, apa nama, Tea Life, potong. Mana nafsu suka, potong. Nafsu suka makan keropok, biskut, potong. Nafsu suka mana, balik rumah mengadap mak, masakkan mak, potong. Nafsu suka balik kampung selalu, potong. Nafsu suka main, potong. Nafsu suka lambat naik jemaah, potong. Nafsu suka ponten mengaji, potong. Potong. Nafsu suka tidur, potong. Nafsu suka sembang, potong. Nafsu suka apa? Main bola, potong. Nafsu suka potong. Itulah paling payah. Dah potong tu nak buat apa? Zikir, baca Quran, selawat, kutip sampah, khidmat, ngaji, mengajar, ibadat, khidmat. 4 tu je. Orang nak kira dengan umum ulama kita sebut kan. Ngaji, mengajar, khidmat, ibadat. Tak boleh ibadat, cemuh lah. La ilaha illallah. Tapi cemuh tidak faham. Buah bila cemuh macam mana? Kutip sampah, cuci kawasan, gotong royong, bersih tengok, walhamdulillah. Tu cermin tak lap ni. Ui, bersih lah. Tak ada rabuk langsung. Best tengok. Tak ada bersidai-sidai macam kedai Robi lah. Berkelimpangan macam tongkang pecah. Sikit lah sebut itu kan. Ada cerita apa? Khidmat. Kalau nak kira, dia dah sebut apa? Macam mana nak bagi ada jinak dengan Allah Ta'ala? Potong kena nafsu. Kalau duk layan nafsu, mana maunya? Itulah, jangan tak tahu. Nak potong kena nafsu itulah paling susah. Satu betul kata ulama kita apa? Nafsu dengan syaitan ni, iblis syaitan ni, nak lawan nafsu dengan iblis syaitan, nafsu ni 70 kali ganda lagi susah daripada nak lawan dengan iblis dengan syaitan. Bayar tak? Macam tu ke? Nak lawan nafsu dengan iblis syaitan tak sesusah nafsu susah lagi. Betul ke? Manusia pun jadi jahat, punca dia apa? Nafsu. Syaitan, kita belajar Isra Mi'raj pun, syaitan ganggu Rasulullah, dia duduk kejar dekat-dekat je. Tak, duduk jauh jalan.
Mutanahiyan anit tariq, lafaz yang memang sampai lah ni saya ingat lafaz tu duduk sebut dulu. Iblis kacau kita, dia bukan duduk dekat-dekat dengan kita, dia duduk jauh dengan kita. Kalau dia masuk sekalipun dengan darah, dalam pengaliran darah dari sudut itu lah, dia bukan pernah jerit kat kita, pegang tangan kita. Yang masalah apa? Nafsu kita. A'daika nafsuka baina jambaika. Kata dia, musuh yang paling jahat pada kamu ni adalah nafsu kamu yang ada antara dua darambung kamu. Baik. Jadi apa kaedah kita nak boleh berjinak Allah Ta'ala? Liarkan daripada apa kehendak nafsu. Nafsu nak tidur, bangun, usah tidur, zikir. Zikir sekali pun tak hadir, zikir. La ilaha illallah. Abang kita dah belajar kan, macam mana nak hadirkan? Hadirkan lah. Apa boleh? Allah bagi aku hidup, Allah bagi aku boleh sedut oksigen. Kenal pula hidung ni dia boleh sedut oksigen saja. Ada masuk alai sekalipun yang nak dipakai oksigen, kes lain tak pakai. Boleh satu lorong je masuk ni, tapi boleh masuk, keluar betul, tak pernah semput, tak pernah jadi salah. Sepatutnya masuk jadi tak masuk, sepatutnya keluar jadi tak keluar. Tak pernah macam tu. Siapa urus? Allah. La ilaha. Kau yang urus aku punya pernafasan semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oi, tantu je pun syoah kita dengan Allah Ta'ala. Allah bagi kita bernafas macam dah. La ilaha. Pokok-pokok ni ada keluar oksigen. Oh, kita boleh bernafas, gunakan oksigen yang dipakai oleh pokok. Allah siapkan untuk kita. Kita tak tanam pokok, tak apa dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu yang dia ada ilmu situ kena belajar tu. Tu saya sebut dengan istilah, kerana ada madrasah yang kita kena duduk. Yang madrasah tu macam mana nak latih, nak produce orang yang arif dengan Allah Ta'ala ni. Dia mesti duduk madrasah ni. Tak duduk madrasah ni tak dapat. Lepas tu dengan ada latihan. Kalau tak duduk madrasah lagi macam mana? Ni apa yang dilatih, apa yang kita belajar, apa yang kita faham. Cuba kalau tengok. Kadang tak payah madrasah, hak susah-susah itu. Madrasah jaga sembahyang jemaah, madrasah jaga mengaji, jaga menghafal, jaga baca Quran, zikir, waktu zikir tak tidur. Boleh bangun awal, sebelum subuh pun dah duduk majlis zikir. Waktu masa mengaji ambil perhatian, ambil kutip apa benda yang dia ajar, segala ilmu, fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, apa lagi yang sambil-sambil dia sebut tu belajar apa Isra' Mi'raj, apa yang kita nisbah kat sini baca lah kan, fiqah dia apa hukum, walaupun bab kita tak pernah dengar, ada pun pening susah. Buat zakat nak kenal nisab, haul, yang ni ternakan, nanti nak jumpa bab puasa pula gini, akhir Ramadan, awal Syawal, fik satu-satu nak ambil faham tu. Ngaji faham, kutip itu pun badan bagi duduk tu hasilkan apa sepatutnya yang kena hasil dan dapatkan. Bagi nafsu kita berjinak itu, jinak ilmu, minat, suka, seronok, dan dapatkan apa sepatutnya memang dapat duduk di tempat yang kita duduk belajar. Lepas tu nanti memang ada step lain pula, macam mana pula nak upgrade yang kedudukan tu macam-macam. Saya ngaji pun Tok Teguh dia sebut, kata apa, mengaji antara bab yang payah. Kalau nak lawan nafsu sebenarnya tak payah mana juga sebenarnya, cuma bagi betul dia memang kena mujahadah. Dan sebenarnya mengaji adalah sebahagian pada mujahadah. Boleh baca Quran dengan masa dan tertentu dia mujahadah. Bangun tidur pada tempat dia, itu pun adalah mujahadah. Yang tu semua adalah pelajaran melawan nafsu, melawan pelajaran untuk berjinak dengan Allah Ta'ala. Waktu mengaji kita mengaji, tak tidur, yang tu pun istilahnya melawan nafsu. Melawan nafsu. Waktu jemaah kita berjemaah, waktu zikir kita zikir, tak tidur sikit pun, yang tu pun namanya melawan nafsu. Lawan ikut nafsu ni macam mana? Masa mengaji, tak mengaji, apa benda yang sepatutnya dapat semua tak dapat, yang tu maksudnya ikut nafsu, turut nafsu. Su'ilan Shibliyu ba'da mautihi an halihi fil manam. Ini masih cerita Shibli lagi. Akhir pun Shibli juga. Kita cerita Shibli. Nanti kita cerita sikit Shibli ni siapa, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la berkulubana minuri hidayatika kama nawartal arda minuri syamsika abadan abada birahmatika ya rahman rahimin.
warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.